Oke, selamat pagi semua. Oke, untuk video kali ini, Cikgu akan terangkan tentang geografi tingkatan 3, masih lagi dalam bab 7, yaitu kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, video sebelum ini kita sudah belajar tentang apa yang dimaksudkan dengan sektor ekonomi primer, sekunder, tertier. Kita juga sudah belajar tentang taburan-taburan sektor ekonomi tersebut dan kita juga sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Jadi untuk bab 7 hari ini ataupun dalam video ini merupakan subtopik terakhir dalam geografi tingkatan 3 yaitu bab 7 kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, subtopik yang terakhir ini sangat senang yaitu kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Jadi ini sahaja yang kita akan fokus dalam video ini. Oke, seperti biasa, selepas menonton video ini, pastikan murid-murid menjawab soalan pengukuhan yang sudah cikgu sediakan di akhir video. Oke, sebarang soalan, kalau ada yang tidak faham, bolehlah murid-murid tinggalkan soalan di ruangan komen di bawah ataupun boleh PM cikgu secara personal. Oke, tanpa membuang masa, mari kita terus masuk dalam subtopik 7.4. Oke, subtopik 7.4 kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, sebelum itu pastikan murid-murid juga membuka buku teks sama-sama untuk lebih faham tentang tajuk ini. Oke, kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia terbahagi kepada 7 kepentingan. Oke, yang pertama ialah peningkatan taraf hidup. Yang kedua, kemajuan ekonomi negara. Yang ketiga, pemindahan teknologi, mewujudkan peluang pekerjaan, peningkatan infrastruktur, proses pembandaran ataupun urbanisasi, dan juga pengurangan import. Oke, ada 7 kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia ini. Kita akan bincangkan. Cikgu akan terangkan satu persatu. Oke, supaya murid lebih faham. Apakah yang dimaksudkan dengan peningkatan taraf hidup? Apakah yang dimaksudkan dengan kemajuan ekonomi negara dan sebagainya. Oke, mari kita lihat yang pertama yaitu peningkatan taraf hidup. Oke, cikgu akan highlightkan isi penting seperti biasalah. Oke, peningkatan taraf hidup di mana penduduk dapat meningkatkan taraf hidup. Oke, apabila mereka melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Nah, petunjuk taraf hidup boleh dilihat melalui peningkatan jumlah pendapatan per kapita keluarga, perumahan yang selesa, tahap pendidikan, dan lain-lain kemudahan. Oke, peningkatan pendapatan penduduk membolehkan kuasa beli, taraf kesehatan, dan tahap pendidikan penduduk turut meningkat. Oke, mari kita lihat gambar ini. Ini ialah gambar rumah. Oke, kalau murid-murid lihat gambar rumah ini, satu rumah yang sudah buruk. Ini rumah buruk. Ini rumah yang cantik. Jadi apa yang murid-murid dapat lihat daripada gambar ini? Oke, ini mungkin merupakan penduduk yang masih tidak melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Jadi apabila mereka melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi, mereka berjaya mendapatkan rumah yang lebih selesa. Begitulah maksud peningkatan taraf hidup. Jadi apa pula yang dimaksudkan dengan kuasa beli? Kuasa beli ini salah satu soalan struktur yang cikgu sediakan di akhir video. Jadi pelajar-pelajar perlu tahu maksud kuasa beli. Oke, maksud kuasa beli ialah kemampuan seseorang untuk membeli barangan dan perkhidmatan. Jadi itu ialah maksud kuasa beli. Oke, kepentingan kedua ialah kemajuan ekonomi negara.
Oke, kegiatan ekonomi dapat menyumbang pendapatan untuk membiayai perbelanjaan, mengurus dan mentadbir negara. Dari mana pula negara dapat duit? Oke, pendapatan negara diperoleh daripada cukai, hasil ekspor, kedatangan pelancong, kedatangan pelancong asing dan keuntungan aktiviti perniagaan. Jadi semua aktiviti-aktiviti ekonomi ini mampu menyumbang kepada pendapatan negara. Oke, menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, oke, sektor perkhidmatan, khususnya pendidikan dan pelancongan, telah menjadi pemacu utama kepada pertumbuhan ekonomi negara Malaysia. Oke, jadi kalau sekarang nih kelas kita tidak ada pendidikan, kita tidak berada di sekolah, pelancong pun kurang. Pelancong pun tidak boleh masuk ke Malaysia. Apa yang berlaku pada ekonomi negara? Berlaku pengurangan. Tetapi tidak semestinya ekonomi kita menurun. Sebab selain daripada pendidikan dan pelancongan, ada banyak lagi sektor ekonomi lain yang mampu cover ataupun mampu meningkatkan pendapatan negara. Adalah contoh gambar tentang Kuala Lumpur lah. Ini menunjukkan bahawa ekonomi di negara kita dia kukuh. Oke, ekonomi yang kukuh. Oke, seterusnya yang ketiga ialah pemindahan teknologi. Oke, pemindahan teknologi melibatkan pemindahan kemahiran, kepakaran, dan teknik dari satu negara ke negara lain melalui proses pembelajaran, pengalaman, dan juga latihan. Oke, di Malaysia terdapat dua cara pemindahan teknologi, yaitu melalui latihan pekerja dan latihan sambil kerja. Pemindahan teknologi juga dilakukan melalui proses penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D, Research and Development. Oke, kepentingan yang ketiga ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Oke, kepelbagaian kegiatan ekonomi. Oke, kita ada banyak ekonomi dapat menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. Oke, dia juga akan menyebabkan kadar pengangguran akan berkurangan. Contohnya pembukaan hotel yang banyak untuk menampung pelancong, hotel akan memerlukan banyak pekerja. Ini salah satu cara untuk mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Oke, seterusnya prestasi ekspor dan pengeluaran perindustrian yang semakin kukuh mewujudkan peluang pekerjaan dalam sektor primer, sekunder, dan juga sektor tertier. Itu pelajar kena tahu. Prestasi ekspor dan pengeluaran perindustrian. Perindustrian ialah sektor sekunder. Oke, kepentingan yang seterusnya peningkatan infrastruktur. Kepentingan ekonomi ini juga dia mampu untuk meningkatkan infrastruktur negara kita. Oke, contohnya kita lihat jenis infrastruktur yang meningkat hasil daripada kegiatan ekonomi, jalan raya dan lebuh raya. Meningkatkan darjah ketersampaian penduduk ke sesuatu kawasan. Maksud ketersampaian penduduk kita sudah belajar dalam video lalu, yaitu dapat menyebabkan penduduk sampai di sesuatu tempat apabila dihubungkan dengan jaringan pengangkutan. Contohnya lebuh raya utara selatan dan lebuh raya pantai timur. Oke, jalan kereta api, sistem pengangkutan kereta api elektrik seperti transit aliran massa atau Mass Rapid Transit MRT. Tren laju antara bandar atau electric train service, transit aliran ringan, light rail, transit LRT dan express KLIA ataupun express rail link ERL dibina untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Oke, macam mana dorang dapat duit untuk membina jalan kereta api daripada kegiatan ekonomi?
Oke, seterusnya pengangkutan udara. Pengangkutan udara sepertilah pembinaan KLIA, lapangan terbang Pulau Pinang, itu untuk meningkatkan lagi jumlah pelancong yang datang ke negara kita. Dan yang terakhir ialah pelabuhan. Pelabuhan juga penting. Oke, di mana kepentingan ekonomi dari segi pelabuhan ialah mewujudkan pelabuhan antarabangsa. Maksud antarabangsa ini ialah melibatkan ekspor import bahan dari negara kita ke negara luar. Contohnya pelabuhan Klang dan juga pelabuhan Tanjung Pelepas. Oke, yaitu pelabuhan untuk urusan import dan ekspor negara. Oke, seterusnya kita ada proses pembandaran ataupun urbanisasi. Oke, apa dimaksudkan dengan urbanisasi? Ialah proses pembandaran. Murid-murid mesti biasakan diri untuk dengar perkataan-perkataan seperti ini. Oke? Kegiatan ekonomi dia telah menyumbang kepada proses pembandaran. Maksud dia kegiatan ekonomi yang pesat. Ekonomi apabila negara mendapat pendapatan yang banyak, dia mampu untuk menyumbang pada proses ataupun untuk membangunkan bandar-bandar di Malaysia. Oke, perkembangan bandar Petaling Jaya, Shah Alam dan Bayan Lepas berlaku akibat kegiatan perindustrian. Kegiatan perindustrian ialah ekonomi sekunder. Kegiatan sektor perkhidmatan juga, sektor perkhidmatan ialah ekonomi tertier, telah mewujudkan pertumbuhan Bandar Putrajaya dan juga Cyberjaya. Kepelbagaian kegiatan ekonomi turut menambahkan peluang pekerjaan dan menggalakkan penghijraan ataupun migrasi penduduk, yaitu dari luar bandar ke bandar untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, kemajuan ekonomi secara tidak langsung menyebabkan perkembangan dan perluasan saiz serta pertambahan fungsi bandar. Oke, yang seterusnya kita lihat pula kepentingan terakhir, yaitu kepentingan ketujuh. Oke, pengurangan import. Kegiatan ekonomi tempatan mengurangkan pergantungan negara kepada barangan import. Maksud dia apabila ada ekonomi tempatan ialah ekonomi yang dibuat dalam negara sendiri, apabila dia mampu untuk menampung permintaan, jadi negara tidak perlu mengimport barangan dari luar negara. Sebab dalam negara pun sudah ada kegiatan ekonomi tempatan yang mampu untuk menampung. Oke, kerajaan telah mengambil beberapa langkah bagi mengurangkan import. Itu yang pertama, menggalakkan sektor industri kecil sederhana dan juga menggalakkan pengeluaran sektor pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran, perikanan, dan ternakan. Oke kelas, apa yang dimaksudkan dengan industri kecil sederhana ini? Ini juga cikgu sudah ada soal dalam soalan pengukuhan dalam video ini. Oke, maksud industri kecil sederhana ialah perusahaan perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi 25 juta. Oke. Definisi ini ialah daripada Jabatan Penerangan Malaysia Julai 2018. Jadi kita sudah belajar tentang 7 kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Jadi cikgu bagi tahu lagi, sekiranya tidak paham boleh letak soalan dalam komen di bawah ataupun boleh personal cikgu secara menggunakan aplikasi WhatsApp. Oke, ini ialah soalan pengukuhan yang sudah cikgu sediakan. Jadi cikgu mau pelajar-pelajar salin dan jawab soalan pengukuhan ini di dalam buku latihan masing-masing. Oke, jadi untuk kelas seterusnya kita akan belajar bab yang baru lagi. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.